Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah bantuan kerajaan Madani memanfaatkan rakyat. Dan barangkali ramai di antara penonton yang sudah pun mengenali tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan yang merupakan Timbalan Menteri Keuangan. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Lama juga kita tak bersama ni sebenarnya. Datuk Syarkali, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasihlah kerana memberi peluang. Bernama TV memberi peluang pada saya malam ini bersiaran langsung. Kita cerita pasal bantuan Madani, cerita pasal ekonomi Madani. Dan kita juga akan bercakap jugalah tentang PRN di 6 negeri yang ya, itu sedang kempennya sedang berlangsung sekarang. Ya. Tidak ada salahnya kita bercerita itu juga. Okey, sebelum kita bercakap tentang topik iaitu tentang bantuan kerajaan Madani memanfaatkan rakyat. Saya ingin terlebih dahulu mendapatkan pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri sendirilah. Apakah Datuk Seri merasa lega, merasa berpuas hati dengan perjalanan kerajaan perpaduan ketika ini? Secara ikhlasnya. Bermula daripada selepas 22 hari bulan November 2022, kita akhirnya dapat membentuk kerajaan perpaduan atas titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Ya. Tentunya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda telah menitahkan semua parti termasuk PAS dan juga PPBM. Tetapi mereka tidak mahu bersama, iaitu pilihan mereka. Dan yang mahu bersama adalah parti-parti yang ada. Akhirnya berjumlah 19 buah parti membentuk kerajaan perpaduan ini. Jika tidak ada satu parti pun yang boleh menjadi kerajaan, maka kami pada malam yang penting itu Majlis Kerja Tertinggi bermesyuarat 3 jam. Pada pukul 1:30 pagi saya sendiri mengeluarkan kenyataan bahawa 30 ahli parlimen BN UMNO menyokong kerajaan perpaduan dan ingin bersama. Oleh itu wujudlah kerajaan perpaduan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Daripada ketika itu hingga pada saat dan ketika ini kita tidak berhenti-henti melakukan macam-macam perkara untuk kebaikan rakyat. Sesuatu yang juga penting dan menarik untuk mendapat komen daripada Yang Berhormat Datuk Seri. Apabila Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang tampuk kepimpinan negara, dia memperkenalkan apa yang dia sebut sebagai konsep ataupun falsafah Madani itu sendiri. Jadi apakah secara peribadi juga, apakah Datuk Seri melihat penggunaan falsafah dan konsep Madani itu adalah sesuatu yang tepat dan kena pada masanya? Madani ini adalah kemajuan. Madani peradaban, Madani tamadun. Peradaban, kemajuan, tamadun tinggi. Peradaban tinggi, kemajuan tinggi, tamadun tinggi berteraskan nilai murni. Yang itu saya rumuskan maksud Madani. Tamadun tinggi berteras nilai murni. Dan teras nilai-nilai itu dipilih MADANI itu. M itu mampan, A itu sejahtera, D daya cipta, lepas tu ada nilai hormat, kemudian ada nilai yakin dan juga ihsan. Ihsan dan juga rahmah. Itu nilai-nilai dalam Madani. Namun Madani itu dikaitkan dengan Madinah. Madinah itu bandar. Bandar itu pembangunan. Dalam buku Datuk Seri Anwar mengenai konsep Madani ini ada 3 kemajuan. Kemajuan pertama, kemajuan pemikiran. Kemajuan kedua, kemajuan kebendaan. Kemajuan ketiga, kemajuan kerohanian. Jadi kita nak maju 3 perkara itu. Bermula dengan pemikiran lah. Pemikiran kalau kita yakin boleh untuk melaksanakan. Nothing is impossible. Impossible is nothing. Impossible is nothing tu Muhammad Ali. Muhammad Ali punya motto. Dia bertanding 61 kali, dia kalah cuma 5 kali. Itu Muhammad Ali. Impossible is nothing, kemustahilan itu tiada. Jadi pemikiran itu perlu maju terlebih dahulu. Yang kedua, kemajuan dari segi kebendaan. Kebendaan ini dari segi wang ringgit, dari segi harta, dari segi gaji, dari segi upah, dari segi perniagaan, dari segi pembangunan, dari segi prasarana.
Itu dari segi kependaan. Pada ketika yang sama kita nak supaya seimbang. Tentunya kita juga nak kemajuan kerohanian. Kerohanian supaya masalah-masalah yang ada, masalah peribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, dadah dan jenayah ni kita boleh kurangkan ke minima yang mungkin. Rasuah dan sebagainya ke minima yang mungkin. Supaya tata kelola untuk kita merentah negara ini berada pada landasan yang betul. Itu madani, iaitu kemajuan tinggi, pembangunan tinggi, peradaban tinggi, tamadun tinggi, berteras nilai-nilai murni. Okey. Baik, saya juga lupa tadi nak beritahu. Kita mendapat keizinan sebenarnya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan. Beliau memberi kebenaran, Datuk Seri memberi kebenaran sebenarnya kepada anda yang mungkin ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi seperti biasalah, 2 talian kami sediakan kepada anda untuk tujuan itu, iaitu di 03-2697-9768 dan satu lagi ini nombor lama ni sebenarnya yang diberi oleh penerbit kepada saya. Saya akan dapatkan nombor baru bagi membolehkan anda untuk memanggil kami di Ruang Bicara ini. Ini dah berlaku selalu juga agaknya. Jadi nanti kita akan dapatkan nombor yang sebenarnya untuk membenarkan pemanggil-pemanggil kita memanggil di Ruang Bicara ini. Baik, bila kita bercakap tentang Madani itu sendiri, ini sesuatu yang menarik juga kerana kalau kita masih ingat lagi, Perdana Menteri juga telah pun melancarkan apa yang disebut sebagai ekonomi Madani dengan temanya untuk memperkasa rakyat. Jadi mungkin ramai yang mungkin tak berapa faham sebenarnya Datuk Seri tentang ekonomi Madani ini. Boleh YB jelaskan? Ya, dalam komponen pemerintahan kita ada ekonomi, kita ada politik, kita ada sosial, kita ada budaya, kita ada agama. Yang kita ingin ceritakan bab di sini, khusus pada malam ini, selain daripada bab-bab yang lain itu, ialah mengenai ekonomi. Ekonomi ini yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, ekonomi Madani yang dinyatakan oleh Perdana Menteri pada hari Khamis baru ni. Jarang kita melihat Perdana Menteri begitu tekun mengutarakan dalam ucapannya segala fakta, data. Selalu beliau lebih suka off the cuff gitu. Tetapi ketika pelancaran dia tahu dokumen inilah dokumen yang serius, maka beliau telah membaca dokumen itu daripada awal sampai akhir, banyak minit ketika itu. Dan perkara yang penting, ada 3 perkara. Perkara pertama, ekonomi Madani ini ingin menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Peneraju ekonomi Asia, itu yang pertama. Dengan menstrukturkan, restructure ekonomi negara kita. Itu pertama. Yang kedua, ekonomi Madani ini ialah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Daripada pelbagai sudut, kualiti hidup rakyat. Dan yang ketiga, teras nilai-nilai Madani itu sebagai tunjang kepada apa yang kita ingin lakukan. Dan kita menyebut untuk meninggikan ceiling dan juga meninggikan lantai. Meningkatkan ceiling dan juga lantai. Apakah maksud meningkatkan ceiling itu? Meningkatkan ceiling ini ialah apabila kita nak jadi peneraju ekonomi Asia, kalau kita bayangkan rumah kita, ceiling tu kita ingin tingkatkan supaya lebih luas lagi, itu kita ingin pelaburan berdaya saing, ekonomi berdaya saing di peringkat global. Satu. Seterusnya industri berteras digital dan inovasi. Satu lagi ialah dari segi keuangan, sistem keuangan Islam. Dan satu lagi keterjaminan dan kemampanan ekonomi kita sendiri itu melepasi ASEAN, melepasi Asia Tenggara, melepasi ASEAN, tadi ASEAN jadi peneraju negara-negara Asia ekonomi kita itu. Jadi kita nak tingkatkan ceiling. Bayangkan sebuah rumah. Lepas tingkat ceiling itu kita ingin perkukuhkan lantai dan tingkatkan lantai. Daripada lantai yang rendah, kalau kita boleh bayang kena banjir dan sebagainya itu cabaran ekonomi. Bayangkan kita ingin tingkatkan supaya cabaran itu kita boleh atasi. Yang ini dari sudut rakyat. Apakah contohnya? Pekerjaan rakyat yang sesuai, yang mampan, pekerjaan yang baik. Seterusnya kadar upah yang tinggi. Masalah kita sekarang ini adalah kadar upah yang tidak berapa tinggi yang berlaku dalam negara kita.
Satu lagi adalah akses kepada pendidikan, akses kepada kesihatan, kemudian prasarana bertaraf global. Itu semua dari sudut kualiti hidup rakyat. Okey, Datuk Seri, saya ingatkan lagi tadi nombor yang saya beri itu sebenarnya ialah 03 20 26 04 0155 dan satu lagi nombor talian yang boleh anda hubungi kami adalah di 03 26 94 0155. Jadi itu nombor yang perlu anda dial untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Baik, kembali semula kepada perbincangan ini sebenarnya. Bila kita bercakap tentang ekonomi madani itu sendiri, YB Datuk Seri pun menyentuh tentang beberapa perkara yang ingin dicapai sebenarnya, terutamanya dalam usaha untuk memperkasakan rakyat itu sendiri. Apakah dengan pengenalan ekonomi madani ini, Datuk Seri merasakan bahawa ianya akan memberikan satu dimensi sebenarnya kepada senario, pada platform ekonomi yang sedia ada sekarang ini? Pastinya sebab kita nak mencapai 7 perkara. Antara perkara yang kita nak capai, 30 ekonomi terbesar di dunia. Boleh capai ke tidak 30 ekonomi terbesar di dunia ini? Setakat ini kita nombor berapa? Kita nombor 37, Datuk Syarkawi. Jadi apabila kita cadang ekonomi madani ini untuk kita menjadi ekonomi ke-30 terbesar di dunia, ia tidak mustahil. Sebab 37 jadi 30 itu tidak mustahil. Nombor 1 sekarang China, nombor 2 Amerika. Seterusnya Jepun dan negara-negara lain. Yang kita nak jadi 30. Jadi adalah sesuatu yang boleh dicapai. Yang kedua, indeks saing global kita 12 teratas. Sekarang ini indeks daya saing kita 27. Sebelum ni 32. 2022 32. 2023 naik 5 mata jadi 27. Jadi kalau setahun boleh meningkat 5 mata. Untuk mencapai yang ke-12 ini, dia bukan satu yang perkara yang mustahil. Indeks daya saing dunia. Kemudian persepsi rasuah ni nombor 61 daripada 180 negara. Tidak teruk, tidak baik, 61. Jadi kita ingin tingkatkan kepada 25 teratas. 25 yang terbaik lah. Top 25 lah dari segi indeks persepsi rasuah. Dengan perkataan kita ingin memperbaiki dengan lebih lagi lah. Kemudian berapa pertumbuhan ekonomi selama ini secara purata? Pertumbuhannya 4.7%. 4.7%. Dan untuk mencapai ekonomi madani ini kita perlu setahun 6%. Jadi 4.7 jadikan 6. Pada suku kedua kita 5.6%. Suku pertama 5.6%. Yang kita nak capai ialah 6. Pun perkara itu tidak mustahil. Seterusnya dari segi defisit. Defisit kita 5.6, kita nak turunkan pada 5%. Akhirnya dalam masa beberapa tahun dia menjadi 3%. Kalau defisit 3%, kita jadi negara antara yang terbaik lah. Itu dia antara angka-angka penting yang ingin dikongsikan dan ingin dicapai. Dari segi data dan fakta, ia tidaklah sesuatu yang mustahil untuk kita capai. Okey, sesuatu yang penting dan menarik juga sebenarnya YB Datuk Seri banyak insentif, banyak inisiatif sebenarnya yang diumumkan melalui ekonomi. Dua-dua perkataan tu boleh guna tu. Insentif boleh, inisiatif boleh. Dia dalam dua maksud yang tidak berapa berbeza sangat. Dan yang paling mendapat liputan luas media terutamanya adalah tentang tawaran kredit e-tunai. RM100 kepada mereka yang berpendapatan RM100,000 dan ke bawah setahun. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini apa sebenarnya rasional kerajaan memberikan inisiatif ini sebenarnya? Ada 3 tujuan. Kita nak bagi RM100 dalam bentuk e-wallet, e-dompet. Kemudian kita nak bagi pada 10 juta rakyat B40 dan M40. Dan RM100 kali 10 juta rakyat ini jumlahnya 1,000 juta ringgit atau 1 bilion. 1 bilion.
Tujuan pertama tentunya bantuan kepada rakyat. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua untuk menghidupkan ekonomi setempat. Itu. Kalau dah ada duit, tentu ekonomi di situ berkembang. 1 bilion ringgit itu dia berkembang bukan hanya 1 bilion. Kita tahu apa yang dipanggil sebagai multiplying effect ataupun kesan gandaan. RM1 kesan gandaan ini boleh jadi RM5, 5 kali ganda. Ya, jadi kalau 1 bilion tu boleh jadi 5 bilion dan membantu ekonomi setempat. Membantu PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana. Yang mana mereka jualan yang kecil-kecilan, industri kecil-kecilan di luar bandar, di pinggir bandar. Itu kita nak bantu. Itu yang kedua, membantu ekonomi setempat. Yang pertama tadi menolong rakyat, yang kedua membantu ekonomi setempat. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini ialah untuk kita melatih rakyat memahami teknologi masa depan. Teknologi masa kini dan masa depan cashless. Orang dah tak bawa dompet. Mereka hanya menggunakan kad. Mereka tak bawa tunai. Mereka tak guna wang tunai. Mereka menggunakan e-wallet, e-dompet. Dan ini 3 perkara tujuan kenapa kita nak beri RM100, 10 juta rakyat, M40, B40, jumlahnya 1 bilion ringgit diumum pada Khamis lepas oleh Perdana Menteri. Okey. Ada orang kata tu gula-gula pilihan raya. Itu kita nak sentuh nanti itu sebenarnya. Tapi kita bukan nak bagi masa kempen ni. Kita nak bagi suku keempat tahun ini. Suku pertama Januari, Februari, Mac. Suku kedua April, Mei, Jun. Suku ketiga Julai, Ogos, September. Suku keempat Oktober, November, Disember. Jadi kita nak bagi Oktober, November, Disember yang 1 bilion 10 juta rakyat itu. Okey, Datuk Sri, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sebenarnya. Adam dari Negeri Sembilan. Difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Okey, terima kasih. Datuk Sri juga terima kasih kerana sudi untuk bercakap dengan rakyat tentang inisiatif-inisiatif di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Datuk Sri, soalan saya Datuk Sri. Saya tak nafikan banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif dilakukan oleh Kementerian Kewangan secara khusus nak bantu golongan muda. Macam pemberian inisiatif-inisiatif secara one-off kepada golongan muda ini ataupun orang belia. Cuma dalam konteks nak bagi peluang ataupun bantuan kepada orang muda ini sebenarnya memerlukan suatu perkara yang bersifat jangka masa panjang. Sebagai contoh, untuk memulakan hidup, kita perlukan peluang pekerjaan yang banyak dan kadar upah yang berpatutan. Jadi, persoalan saya dalam konteks ini, apakah strategi yang akan dilakukan oleh Kerajaan Malaysia Madani dalam konteks untuk membina lebih banyak lagi peluang pekerjaan bukan sahaja di bandar tetapi di kawasan pinggiran bandar, ekonomi baru yang akan dibentuk. Dan kedua, strategi yang dilakukan oleh kerajaan untuk meimbangi antara peluang pekerjaan yang banyak dengan kadar upah yang berpatutan. Ini persoalan saya. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Adam dari Negeri Sembilan. Menarik persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Respon daripada Yang Berhormat Datuk Sri Ahmad Maslah. Nama anak saya pun Adam. Oh, okey. Dan anak bongsu. Bagus apa yang Adam bangkitkan. Dan itu sebab dalam ekonomi madani ini, menaikkan lantai peningkatan darjat hidup rakyat ini. Perkara yang pertama ialah memberikan pekerjaan bermakna dan berpendapatan tinggi untuk rakyat. Tadi Adam sebut mengenai bantuan kepada belia. Yang saya sebut e-wallet RM100 itu untuk 10 juta rakyat 21 tahun ke atas. Sebenarnya kita dah bagi e-belia rahmah. E-belia rahmah pun dalam bentuk e-wallet. Dan e-belia rahmah ini kita bagi pada 2 juta anak muda umur 18, 19, 20. Dah hampir semualah menunaikannya menggunakan aplikasi Boost, Settle dan juga Touch and Go. E-belia rahmah RM200 pada 2 juta, nilai RM400 juta. Itu pun sama tujuan dia. Pertama nak bantu orang muda, yang kedua untuk menaikkan ekonomi setempat, dan yang ketiga untuk melatih ekonomi baru yang disebut oleh Adam tadi. Ekonomi baru ni termasuklah ekonomi digital, e-dagang dan macam-macam, dan menggunakan segala aplikasi apps yang tidak ada lagi tunai, semuanya cashless. Jadi
pada pandangan saya orang muda inginkan pertama sebelum dapat pekerjaan itu orang muda perlukan apa dia? Pendidikan. Pendidikan ini kita mensyaratkan pendidikan 11 tahun ya. 6+5 ya, 11 tahun itu minima. Lepas itu kita pertingkatkan kemahiran. Selain pendidikan, kemahiran. Hari ini misalnya Timbalan Perdana Menteri melancarkan TVET untuk wanita. Jelita ke apa dia punya ringkasnya, bagaimana tu kita lepasan SPM. Lepasan SPM ni Syarkawi, belia-belia ni 60% dia tidak mengambil pendidikan tinggi dan tak masuk TVET. 60%. Hanya 40%. Daripada 100 orang, 40 orang. Yang 60 orang tu kita tidak mahu ketinggalan. Itu sebab kita perkasakan dari segi kemahiran. Ni anak muda sebelum dapat pekerjaan, penting dua perkara tu. Pendidikan tinggi, kemahiran tinggi. Barulah dia ada pekerjaan bernilai tinggi. Dan satu lagi, saya harap anak-anak muda membuat pilihan bukan hanya makan gaji lah. Kita kalau boleh mereka meniaga kecil-kecilan terlebih dahulu. Think big, start small, ya, kata orang tu. Dan kemudian daripada perniagaan kecil-kecilan itu, akhirnya mereka boleh menjadi orang yang mahir dalam perniagaan. Ini satu perkara lagi yang penting yang kita harap boleh dilakukan dalam usaha untuk menangani belia ni. Jadi belia ni pendidikan tinggi, kemahiran tinggi, pekerjaan yang baik, gaji tinggi, peluang perniagaan. Lepas itu mereka ingin berumah tangga. Kemudian kena ada perumahan yang mampu milik dan sebagainya. Yang ini kita tawarkan pada anak-anak muda kita melalui pelbagai kementerian. Kementerian Kewangan sebagai ibunya tentulah memberikan segala bajet-bajet pada semua kementerian yang lain untuk memastikan generasi muda kita terbela dan terjamin. Adam juga membangkitkan Datuk Seri tentang peluang pekerjaan itu. Selalunya bila kita bercakap tentang peluang pekerjaan itu, ianya selalu wujud di bandar. Tetapi dia inginkan kalau boleh sebenarnya peluang-peluang pekerjaan itu juga di luar diwujudkan di pinggir-pinggir bandar, di kampung-kampung dan sebagainya, supaya anak muda mempunyai peluang yang baik sebenarnya untuk mencari ataupun memenuhi kehendak ekonomi semasa. Dasar perindustrian baru akan dilancar. Dan saya yakin dasar perindustrian baru itu akan melihat bandar, pinggir bandar, luar bandar. Sebagai contoh di kawasan saya Pontian, nak buka kilang dah tak ada tanah. Rumah di setiap lorong, rumah di setiap kampung. Ya. Jadi kita buka satu perindustrian besar-besaran di Sedenak. Sedenak Industrial Park, betul-betul sebelah sempadan Pontian, supaya anak-anak Pontian boleh bekerja di Sedenak Industrial Park dalam apa yang dipanggil ekonomi digital, pelaburan bernilai tinggi, ya, bukan pelaburan sebarang-sebarangan. Jadi itu sebagai contoh dalam dasar perindustrian baru ni. Kita berharap agar anak-anak muda tidak semesti pergi ke bandar-bandar dan hidup dengan kos yang tidak pernah turun. Di seluruh dunia pun kos tidak pernah turun. Jadi begitu di Malaysia, harapan kita ialah mereka masih lagi boleh hidup dengan selesa di luar bandar, tapi pada ketika yang sama di pinggir bandar itu kita sediakan industri supaya rakyat boleh dapat kehidupan yang lebih baik. Okey, baik. Saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri lah. Datuk Seri pun sebut tadi sepintas lalu tentang sumbangan tunai ramah ataupun STR. Ada juga yang ingin mengetahui lah sebenarnya rasional kerajaan menjalankan ataupun memperkenalkan sumbangan tunai ramah ini. Sebelum ini pun mereka kata ada bantuan sara hidup ataupun dikenali sebagai BSH dan juga bantuan rakyat satu Malaysia ataupun BRIM ketika itu. Apa beza sebenarnya, Datuk Seri? STR. Pada siapa yang ingin tahu namanya, kenapa dapat STR, kenapa belum dapat, kenapa tak dapat, antaranya kita kena sentiasa update STR ni, sumbangan tunai rahmah. Jika dulu jumlahnya tak seramai sekarang, Datuk. Dulu jumlahnya hanya sekitar 5-6 juta orang. Sekarang ni yang dah menerima 8.6 juta orang. Jika dulu masa BRIM, memanglah asasnya data BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia itu sebagai asas bantuan tunai kita kepada rakyat. Asas utama. Jika dulu yang kita bagi ialah 6 bilion ringgit. Jumlah keseluruhan yang kita bagi kepada B40 ni. Sekarang ini daripada 6 bilion jadi 8 bilion itu. Bertambah 2 bilion ringgit.
Sebagai contoh, ada anak 5 orang dan ke atas pendapatan 2,500 dan ke bawah, maka mereka boleh mendapat RM2,500 setahunan ini. Kemudian kalau ada miskin tegar, tambah lagi 600, ya. Jadi 3,100. 3,100 ini ialah rekod dari segi pemberian sumbangan tunai kepada rakyat. Rekod tertinggi setakat ini dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini paling tinggi jika dibanding dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Jadi dengan lain perkataan, kita memang dalam fikiran kita ingin membantu rakyat. Tapi sebelum itu, apabila kita sebut sumbangan tunai rahmah, ada rahmah-rahmah lagi yang lain. Yang ini kita terhutang budi dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat ke atas rohnya. Yang Muhammad Datuk Seri Salahuddin Ayub. Beliau mengepalai rahmah-rahmah ni. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebenarnya rahmah ni. Kalau tunai rahmah, Kementerian Keuangan. Sumbangan tunai rahmah, itu Kementerian Keuangan. Belia rahmah, Kementerian Keuangan. Yang 100 juta 10 juta orang yang nak RM100 dompet itu Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang beliau kepalai itu sebelum ini ada payung rahmah. Menu rahmah tu. Menu rahmah RM5 tu. RM5 ada sayur, ada protein, sama ada ikan dan sebagainya, ada air, ada nasi. RM5. Mana nak cari dalam zaman sekarang ini. Dan RM5 ini dia banyak ni, ada hampir 3,000 kedai makan di seluruh negara. Betul. Dan ia adalah satu usaha yang cukup baik. Kemudian jualan rahmah. Baru-baru ini Perdana Menteri mengumumkan tambahan RM50 juta lagi. Sebelum ni kita bagi RM100 juta. RM100 juta ini untuk 222 kawasan parlimen. Tetapi tambah lagi 50 juta untuk DUN, kawasan Dewan Undangan Negeri dalam kawasan parlimen. Ada kawasan parlimen 2 Dewan Undangan Negeri. Ada kawasan parlimen 3 Dewan Undangan Negeri. Ada kawasan parlimen 4 Dewan Undangan Negeri. Macam Kuala Pilah 4 Dewan Undangan Negeri, tak silap saya. Jadi dia ada 5 YB. YB Parlimen, YB DUN 1, 2, 3, 4. Jadi tambah 50 juta itu untuk masuk ke setiap DUN ni. Kalau tidak hanya parlimen. Jadi jualan tunai rahmah ni itu 30% lebih rendah daripada harga barang biasa. Jadi kalau orang kata barang naik, barang naik, di jualan tunai rahmah 30% lebih murah daripada biasa. Jadi ini jualan tunai rahmah. Satu lagi yang saya nak masuk di sini ialah package rahmah. Package rahmah ni hotel, farmasi, fizioterapi, optical, cermin mata dan sebagainya ni. Itu ada juga. Kemudian bakul rahmah ni ini sumbangan CSR, Corporate Social Responsibility, seperti 99 Speedmart, Maiden, Giant dan sebagainya. Itu kotak-kotak makanan diberi pada orang miskin. Itu dari segi bakul rahmah. Banyak betul rahmah ni. Apa lagi? Kafe rahmah. Kafe rahmah ni dalam kawasan IPTA. RM3.50. Kalau di luar tadi 3,000 kedai tadi RM5. Ini RM3.50 tu. Masih lagi boleh dibuat untuk menu rahmah, dipanggil kafe rahmah di IPTA IPTS. Bazar Ramadan rahmah tu dah lepas lah. Jadi ini antara usaha-usaha kita yang kita lakukan. Bila rahmah, kasih sayang, Datuk. Kasih sayang, betul. Bila Datuk Seri sebut tentang package ramah dan sebagainya, ada juga yang suruh saya bertanya sebenarnya secara ikhlas untuk mendapat respon daripada Datuk Seri sendirilah. Bila kita bercakap tentang kos sara hidup, bila kita bercakap tentang kenaikan harga barang ketika ini, apakah ianya betul-betul berlaku dan sekaligus betul-betul membebankan rakyat sebenarnya, terutamanya mereka yang berada di golongan M40, B40 dan M40 itu khususnya? Kadar inflasi itu, dia kadar inflasi ini dikira betul-betul teliti oleh DOSM, Department of Statistics Malaysia, Jabatan Perangkaan di bawah Kementerian Ekonomi. Kira beberapa belasan bakul kenderaan, bakul makanan dan juga minuman. Kemudian dari segi sewaan, kemudian dari segi peruncitan, macam-macam lah ada di punya bakul-bakul tu. Memulai hari tu 3.3% kadar inflasi, kadar kenaikan harga barang 3.3%, turun 2.8%. Terkini turun 2.4%.
Jadi apabila kita sebut tentang perkara itu, ada perkara yang turun, Datuk. Bukan segalanya naik belaka. Berarti ada perkara yang turun dan 2.4% ini ialah kadar inflasi yang terkawal. Cuma saya ingin mengakui di sini ialah Kementerian Keuangan kena tahu dan kena faham dengan detail mengenai inflasi ini, termasuklah Bank Negara di bawah Kementerian Keuangan yang sentiasa memastikan kadar inflasi mesti turun. Itu sebab OPR dan sebagainya. OPR mereka anggap sebagai satu kos sara hidup, ya. OPR, overnight policy rate itu. Tetapi nanti sekejap lagi saya beritahu apa OPR negara-negara yang lain. Okey, saya rasa baik-baik saya beritahu sekarang. Okey, ada di tangan saya ni. Sebagai contoh, OPR Malaysia memang 3.0%, Singapura 3.54%, Thailand 2.0%, Indonesia 5.75%, Vietnam 4.5%, Brunei 5.5%, Filipina 6.25%, Laos 7.5%, Myanmar 7% dan kita 3% OPR. Kemudian kita tengok negara lain, Saudi Arabia 5.75%, Kuwait 4.0%, United Arab Emirates 5.15%, Australia 4.1%, UK 5.0%, New Zealand 5.5%, South Korea sama dengan tinggi sikit pada kita 3.5%, Germany 4.0%, USA 5.25%. Itu OPR. Kadar dasar semalaman. Dia juga kos hidup jugalah pada mereka yang meminjam. Dan guna interest rate yang terapung. Tapi kalau guna interest rate yang fix, tidak terkesan dari segi pembelian kereta atau rumah, ya. Jadi itu mengenai OPR. Ya, memang kita tak nafi ada tuduhan-tuduhan mengenai harga minyak. Dan saya ingin maklumkan bahawa harga minyak RON 97 pada tahun sudah dibanding tahun ini dia turun RM1 daripada RM3.77 pada RM2.77. Kemudian harga RON 95 yang ini menarik tu. Harga RON 95 ini menarik. Kerana kita RM2.05. Kita bagi subsidi tu dia jadi RM2.05. Kementerian Keuangan bayar pada syarikat minyak untuk menurunkan jadi RM2.05 ni. Singapura RM8.86, Thailand RM5.64, Indonesia RM3.87, Vietnam RM4.21, Filipina RM4.86, Laos RM6.26, Myanmar RM4.72, Cambodia RM5.26. Kita RM2.05. Saya harap rakyat memahami betapa kita menggunakan wang yang begitu banyak untuk menurunkan harga minyak. Okey, kita nak tambah lagi. Ya. Ada orang nak tanya ke? Ada tu, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Saya juga nak beri ruang dan peluang lah kepada Datuk Seri meneguk minuman ini dulu. Banyak dah Datuk Seri bercakap sebenarnya. Jadi kepada anda jangan lupa dua talian itu sebenarnya masih lagi kami kekalkan, masih lagi kami buka sebenarnya kepada anda untuk membolehkan anda barangkali untuk memanggil kami dan bertanya apa sajalah. Gunakanlah kesempatan ini sebenarnya kerana bukan senang nak dapat Timbalan Menteri Keuangan berada bersama kita di program Ruang Bicara ini. Jadi kita berehat kembali semula sebentar saja lagi Ruang Bicara tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira penting dan relevan dan menarik sebenarnya, iaitu bantuan kerajaan Madani memanfaatkan rakyat. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, iaitu Timbalan Menteri Keuangan. Baik, ini satu lagi persoalan yang sebenarnya dimainkan dengan begitu meluas sekali di luar sana, di kalangan rakyat sendiri ataupun di kalangan pemerhati ekonomi, penganalisis politik dan sebagainya. Daripada apa yang YB dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut tentang insentif, tentang inisiatif yang ditawarkan kepada rakyat dan sebagainya. Ianya macam YB sebut tadilah merupakan satu jumlah keuangan yang cukup besar sebenarnya. Dan ada je yang bertanya apa
pada satu ketika kita menyebut bahawa kerajaan kita sedang menghadapi satu situasi keuangan yang mungkin tidak begitu memperangsangkan. Jadi persoalan di sini ialah apakah kerajaan kita mampu sebenarnya untuk memenuhi segala janji-janji yang melibatkan insentif dan juga inisiatif yang ditawarkan itu sebenarnya kepada rakyat. Kita ada bajet. Kita melakukan segala ini berdasarkan bajet yang telah diumum. Dan bajet yang telah diumum itu 388.1 bilion. 388.1 bilion tolak 99 bilion pembangunan. Yang baki itu lagi besarlah ya. Itu adalah untuk pengurusan ya. OE, operating expenditure, yang 99 bilion ialah DE, development expenditure atau perbelanjaan peruntukan pembangunan. Duit tu ada, Datuk. Duit ada ya, duit ada. Dan kenapa kita duit tu ada? Sebab kita mengutip hasil. Kutipan hasil tu daripada mana? Daripada cukai langsung, cukai tidak langsung. Siapa yang mengutip? Lembaga Hasil dalam negeri, LHDNM. Berapa LHDNM kutip pada tahun lepas? 175 bilion ringgit. Dan itu angka yang tinggi. Dan insyaAllah pada tahun ini mungkin lebih daripada 175 bilion. Sebab kaedah mereka mengutip itu cukup teliti dan menggunakan kaedah-kaedah terkini. Jadi kita ada. Kemudian kita ada lagi custom, Datuk. Custom mengutip 53 bilion. Dan saya minta kalau boleh jadi 60 bilion lah tahun ini. Itu sebagai contoh kutipan. Lepas itu kita ada lagi apa yang dipanggil sebagai dividen. Ini yang ada di hadapan kita ni, ekonomi madani memperkasa rakyat. Saya dah ceritakan tadi menaikkan siling peneraju ekonomi asas dan juga menaikkan lantai itu ya. Dan ini di antara infografik mengenai emisi kita dari segi pertumbuhan ekonomi, daya saing, pertumbuhan inklusif, kesaksamaan, pelaksanaannya pendekatan seluruh Malaysia, pembaharuan sektor awam, nak kukuh, nak cepat, nak pantas segalanya. Matlamat ingin dicapai 7, 2, 4, 6, 7 tu. Kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia, kita sekarang 37, tangga ke-12 dari segi daya saing dan sebagainya. Ini agenda serantau untuk kita memastikan ekonomi itu berkembang, menyokong anjakan mobiliti sosial, jaringan perlindungan sosial, perumahan mampu milik untuk semua, banyak gitu. Perkukuh reformasi parlimen, reformasi perundangan, inovasi digital, memperkasa peranan media, ketangkasan penyampaian. Kita guna perkataan tangkas penyampaian. Kita kembali tadi, mampu atau tidak? Mampu, Datuk. Saya tahu kita ada pegawai yang cukup cekap dalam mengatur segala ni. Kita ada Pejabat Belanjawan Negara, PBN, National Budget Office, kita ada pengarahnya, Datuk Syahrul Anwar ya. Dia yang mengaturkan National Budget Office. Kemudian kita ada LHDN CEO-nya. Kemudian kita ada ketua pengarah kastamnya. Mereka selalu memberikan maklumat-maklumat pada saya minta maklumat daripada mereka. Dan hari ini pun misalnya muka depan lembaga hasil dalam negeri, dalam berita harian misalnya ya. Jangan risau, jangan takut mengenai bab-bab cukai ini. Kita bayar cukai. Bayar cukai peratusan yang tertentu kan ya. Jangan risau tentang perkara itu. Jangan cuba nak lari-lari ya. InsyaAllah kita boleh menambah lagi hasil. Dari segi ekonomi secara keseluruhan tu ekonomi secara keseluruhan. Tadi saya tak habis lagi. Contoh harga RON 95 tadi. Harga RON 95 saya dah cerita tentang RON 95 negara ASEAN. Kemudian RON 95 negara lain. Saudi Arabia RM2.81 tu. Kita RM2.05. Saudi adalah pengeluar minyak yang terbesar di dunia. 281, kita 205. Kemudian United Arab Emirates 3.56. RM3.56. Australia RM4.98. UK RM8.33. Jepun RM5.71. New Zealand RM7.72. South Korea RM5.38. Germany RM8.92. USA RM4.62. Saya kena cerita ni Tok. Saya kena cerita bahawa minyak kita RM2.05 ni lebih rendah daripada
negara-negara yang saya sebut itu dan negara-negara lain yang saya tak sebut pun bukanlah tinggi. Tetapi memanglah saya akui kalau Brunei itu lebih rendah daripada kita sebab dia negara kecil. Penduduk 300-400 ribu begitu dan dia negara pengeluar minyak juga. Kita 33 juta rakyat. Jadi itu tentang yang saya sebut. Kadar inflasi tu apabila saya sebut 2.4. Cuba kita tengok kadar inflasi. Kadar kenaikan harga barang negara lain. Singapura 5.1%. Filipin 5.4%. Myanmar 19%. Tinggi betul. Ya, kadar inflasi Saudi 2.8. Kita 2.4. Kuwait 3.7. United Arab Emirates 3.05. Australia 7, UK 8.7, Jepun 3.2, New Zealand 6.7. Germany 6.4, USA 3 lebih kurang Ini dapat daripada DOSM, Department of Statistics, daripada IMF Country Information, daripada Trading Economics, daripada Global Petrol Prices misalnya. Itu angka-angka yang saya peroleh ini. Saya minta kepada pegawai saya yang buat perkara ni. Jadi saudara sekalian, apabila kita sebut OPR, saya dah banding tak OPR daripada negara-negara lain? Sudah. Jadi itu contohlah. Kadar pengangguran itu satu lagi. Kadar pengangguran kita 3.5%. Indonesia 5.45%. Brunei 4.9%. Filipin 4.3%. Ini kadar pengangguran. Kadar pengangguran Saudi 5.1%. Iran 9.7%. New Zealand 3.4%. USA 3.6%. Germany 5.7%. Jadi kalau kita campur dan melihat segala angka-angka perbandingan, kalau kita tak banding tu, kita tak tahu bahawa sebenarnya kita berada pada tahap ekonomi yang tidak teruk sebenarnya. Kemudian orang timbulkan ni pasal ringgit dan sebagainya, ringgit dan US dollar. Dia ada dua sudut pandang. Sudut yang positif, apabila ringgit kita merosot begitu, maka pelancong dari segi teorinya akan bertambah. Import naik sikit. Tapi ekspor sepatutnya lebih atraktif kepada negara luar. Sebagai contoh, dia ada dua sudut pandang mengenai kadar ringgit dibanding USD. Satu lagi, apabila kita melihat kadar pada hari ini 4.52 lebih kurang Sebelum ni 4.67 itu agak membimbangkan lah. Tetapi bila dia mengukuh tu baguslah. Tak ada pula orang puji bila dia mengukuh. Inilah yang berlaku di luar sana. Walau bagaimanapun kita terus meneliti. Harapan kita dia semakin baik dan sementara itu apabila harga import dan sebagainya kalau tinggi, kita guna barang tempatan lah tu. Kita guna barang tempatan. Itu satu kaedah untuk kita mengatasi. Dan kita ambil peluang daripada kehadiran ramai pelancong yang datang. Sama ada di Kuala Lumpur, tempat studio kita ni, di luar studio ni penuh dengan pelancong macam-macam. Di negara sempadan, misalnya Johor Bahru, memang penuh lah. Apabila Sing dollar tu mengukuh, maka rakyat Singapura berbondong-bondong datang ke tempat kita. Kita ambil peluang itu. Peluang perkhidmatan, peluang perniagaan, peluang IKS. Kita ambil segala peluang-peluang itu. Okey, barangkali banyak sudah sebenarnya Datuk Seri menyentuh tentang ekonomi. Ada lagi? Datuk nak tanya apa? Tanya je. Tanya. Okey, kita tak buka berdua orang lain. Okay, saya nak beralih sekarang ini kepada situasi politik semasa lah. Ini pun memang saya tunggu-tunggu juga untuk dapatkan pandangan daripada Datuk Seri. Kita tahulah pilihan raya negeri di 6 negeri akan berlangsung pada 12 hari bulan nanti. Ini boleh tutup betul tutuplah. Dan setakat ini pun ialah proses berkempen itu sudah pun bermula, semakin panas, semakin hangat sebenarnya. Tapi daripada jangkaan Datuk Seri sendiri, dari pengalaman Datuk Seri sendiri, apakah Datuk Seri menjangkakan bahawa akan berlaku persaingan yang cukup sengit sebenarnya di 6 negeri yang akan terlibat dalam pilihan raya negeri kali ini? Saya pergi banyak negeri dan melihat sendiri. Ini bukan cerita daripada bilik yang berhawa dingin dan berkerusi empuk. Saya turun sendiri tiap malam tu. Tiap malam. Malam ni saya membuat keputusan, biarlah saya berceramah kepada seberapa ramai yang mendengar. Malam semalam saya berada
di Jempol. Malam sebelumnya saya berada di Port Dickson dan juga saya berada di Rembau. Sebab saya kena jaga Negeri Sembilan tu. Okay. Datuk Khalid Nordin selaku Pengurusi Perhubungan Johor jaga Terengganu. Menteri Besar Johor On Hafiz jaga Selangor. Saya kena jaga Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni 36 kosong sebelum ni tu. PH 20 kerusi, BN 16 ya. Semua kita menangi itu, PN tak ada kerusi. Kemudian PH mengurangkan kerusinya 20 jadi 19. Jadi BN dapat tambah 1, 16 jadi 17. Baik kita punya persahabatan ni. Jadi Parti Kerajaan Perpaduan ni untuk Negeri Sembilan 1917. Bagus kan ya? Perhubungan antara kita satu sama lain itu gelombang merah dan juga gelombang biru, Datuk. Jadi cantiklah bendera yang ada tu, merah biru merah biru merah biru. Yang biru yang tak berapa, yang biru yang pudar tu tak berapa nampaklah tu ya. Kalau Negeri Sembilan lah. Selangor pun saya yakin kita boleh menang kembali, Kerajaan Perpaduan boleh menang kembali. Dan Pulau Pinang kita yakin Kerajaan Perpaduan boleh menang kembali. Dua negeri ni menarik. Dua negeri. Terengganu ni menarik. Ada satu ketika tu Barisan Nasional tinggal 4 kerusi. Lepas itu pada pilihan raya yang seterusnya PAS pula yang tinggal hanya 4 kerusi. Dia macam ladung bandul, kiri kanan. Kiri itu pembangkang lah, kanan itu BN lah. Kali ini kalau ikut kiri kanan, kali ini ladung bandul tu ke kanan. Untuk Barisan Nasional, untuk Terengganu. Jadi ada keyakinan itulah. Impossible is nothing is impossible. Kedah ni pun begitu juga. Kedah pun swing state. Tetapi swing state tu daripada tahun-tahun pemerintahan jauh lebih lama tahun pemerintahan UMNO dibanding dengan tahun pemerintahan PAS. Jadi pada kali ini giliran kita lah swingnya tu. Dan kita harap pengundi-pengundi di Kedah berubahlah. Kalih bagi sama, kata mereka. Kalih bagi sama. Untuk di Negeri Sembilan tu kita gerak bersama. Monang barisan, Monang perpaduan ya. MONNG dia punya bahasa tu. Jadi di mana satu lagi negeri? Kelantan. Kelantan ni saya ada pandangan peribadi. Saya lama Kelantan tu. Saya lama dengan Datuk Mustafa Mohamad. Jadi susu sulit kanan timbalan Menteri Kewangan. Ketika itu Menteri Kewangannya Datuk Seri Anwar. Itu sebab Datuk Seri Anwar agaknya memilih saya kembali jadi timbalan menteri ini sebab saya dah kenal dia lama tahun 93. Apabila beliau Menteri Kewangan, timbalannya Datuk Mustafa, saya susu sulit kanan Datuk Mustafa. Azmin Ali susu sulit Anwar, Datuk Seri Anwar pada ketika itu. Kami semua satu ofis tu. Satu ofis di Jalan Duta ya. Sekarang Jalan Sultan Abdul Halim. Di bangunan 4 segi kotak sebelah masjid wilayah tu. Di situlah ofisnya. Jadi apa yang kita harapkan ialah supaya di Kelantan ini kita ingin memberi apa yang saya pandang pada pandangan saya lah, pada pandangan saya. Bagi satu penggal, coba. Coba satu penggal tu. Sekarang ni apa masalah utama Kelantan? Pertama, air. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, kemiskinan tegar. 3 perkara ni. Bagi Kerajaan Perpaduan, UMNO BN, PHPKR ni, bagi kami, satu penggal 5 tahun. Kalau kami tak boleh selesaikan 3 perkara utama ni, masalah air, masalah pekerjaan, masalah kemiskinan tegar, kalau tak boleh nak selesaikan 3 perkara ni, penggal depan, 2000 berapa tu? Sekarang 2023 campur 5, 2028. Dijangka ada pilihan raya 2028. Pada ketika itu, ambillah PAS untuk perintah selama-lamanya. Ini saya berani ni. Ini saya selaku atas nama orang yang lama bekerja dan mengetahui tentang Kelantan. Lepas tu saya jadi sosio-politik Datuk Mustafa Mohamad, turun naik Kelantan. Kemudian saya timbalan Menteri MITI-nya Datuk Mustafa Mohamad. Jadi campur tolak lebih kurang 10 tahun saya memahami politik Kelantan. Maka saya dengan ini atas nama Ahmad Maslan, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kepada semua orang Kelantan yang ada ramai di Kuala Lumpur ni yang menonton rancangan kita ni, yang bekerja di luar, jauh lebih ramai bekerja di luar daripada bekerja di dalam ni.
pada pandangan saya bagilah chance 1 penggal. Kepada. 33 tahun dah kita bagi pada PAS. Okey. 33 tahun ini, daripada kalau baru lahir, 33 tahun tu dah anak seorang dua lah. Pendek kata kita bagi chance pada PAS sejak 1990. Saya masih ingat sejak 1990. 91 saya balik luar negara New Zealand dan kerja dengan Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu barulah Kementerian Kewangan. Daripada masa itu, punyalah ramai penjawat awam orang Kelantan tu. Betul. Penjawat awam ramai pada orang Kelantan. Dan kita harap penjawat awam daripada orang Kelantan ni tolong ingatkan bahawa bagilah chance sekali pada kerajaan perpaduan. Okey, kalau tak boleh selesai tu, ambillah balik. Kita hampir di penghujung sebenarnya, Datuk Seri. Tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Dalam masa 3 minit ini, saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri lah. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa mungkin pilihan raya negeri di 6 negeri ini akan memberikan impak ataupun kesan juga sebenarnya, terutamanya kepada UMNO sendiri. Dikatakan bahawa mereka yang mungkin tidak bersetuju dengan UMNO, walaupun mereka ahli UMNO, tetapi tidak bersetuju dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepimpinan UMNO kebelakangan ini, mungkin akan menggunakan pilihan raya di 6 negeri ini untuk menunjukkan penolakan terhadap UMNO. Sejauh mana betul? Kekhawatiran orang UMNO ni tentang DAP. Yang mengindoktrinasi kami tentang DAP ni Tun Mahathir. Tapi bila Tun Mahathir nak mengalahkan UMNO pada pada PRU yang ke-14, tahun 2018, dia pergi bersama dengan DAP untuk mengalahkan kami. Apa yang dikhawatirkan? Kekhawatiran terhadap DAP ni apa? Islam, Melayu, Raja, Bahasa. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa dalam deklarasi DAP tahun 2012, mereka menyokong Islam agama rasmi, agama persekutuan, hak istimewa Bumi Putera Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa kebangsaan. Islam, Melayu, Raja, Bahasa, IMRB. Pada tahun 2016, diulangi sekali lagi DAP Act 50, deklarasinya, juga masuk Islam, Melayu, Raja, Bahasa. Kemudian pada Disember 2022, apabila kita menandatangani perjanjian kerajaan perpaduan, saya hadir, saya melihat sendiri apa yang berlaku di bangunan Perdana Putra, semua ketua-ketua parti menandatangani. Apa dalam itu? Ada Islam, Melayu, Raja, Bahasa. Bahawa kita menyokong, termasuklah DAP menyokong. Baru ni pada hari Khamis malam, hari Khamis pagi pelancaran ekonomi madani, hari Khamis malam jelajah perpaduan madani di Port Dickson. Saya berucap walaupun sekejap 5 minit tetapi ramai lagi yang berucap. Antara yang berucap itu adalah Susah Agung DAP Anthony Locke, orang nombor 1 DAP lah. Dan dia mengulangi bahawa mereka mendokong perlembagaan. Itu sebab parti DAP tidak diharamkan daripada dulu sampai sekarang. Mereka mendokong perlembagaan yang punya teras 4 perkara itu. Disebut satu persatu 4 perkara itu. Dan dia mendokong. Jadi sekarang ni apa kekhawatiran kita? Apa kekhawatiran kita? Deklarasi lama. Deklarasi lama, orang yang buat deklarasi setapak itu pun dah tak ada dah. Sekarang ini ialah the young generation. Di sebelah pejabat saya ialah setiausaha organisasi DAP, Steven Sim, selaku Timbalan Menteri Kewangan. Dia menolong orang Melayu, dia viralkan segala perkara yang dibantu, dia pandai berpantun, macam-macam. Pantun belum lagi ni. Jadi kalau kita tidak risau tentang perkara itu, apa lagi yang kita perlu risaukan? Dan dia tidak mengubah kerajaan pusat 148 kerusi. Oleh itu alangkah baiknya jika 6 negeri itu selari dengan kerajaan pusat, supaya mudah kita nak membangunkan negeri dan juga negara. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan. Tak cukup masa sebenarnya bila bersama dengan Datuk Seri. Ringkas pantun. Banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan. Pantunnya mudah. Pantun. Apa dia pantunnya? Tepuk amai-amai, durian dalam baldi, mari ramai-ramai, perpaduan kita undi. Okey. Dan sebelum kita berpisah, sepantas-pantasnya sampaikan dulu bahan Kembara Riuh edisi Pulau Pinang. Sambut Bulan Kebangsaan di Kembara Riuh edisi Pulau Pinang bermula pada hari Jumaat dan Sabtu ini 4 dan 5 Ogos, dan sertai pelbagai aktiviti menarik di Juru Auto City Seberang Pride di Pulau Pinang, dan juga terdapat persembahan menarik dan aktiviti seperti pameran seni budaya, bengkel kreatif, kedai pop-up makanan dan juga jualan,
Dan Kembara Riuh 2023 dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @riuhinthecity untuk maklumat lanjut. Jadi itu hebahan yang ingin saya sampaikan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa Terima kasih ke Datuk masa. Sarkawi. Kita Terima jumpa kasih lagi. banyak. Terima Jumpa kasih lagi. banyak-banyak Datuk Sri. Okey.